الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزل العلم والعلماء وفضلهم على كثير ممن خلق، والصلاة والسلام على رسول الله إمام الأتقياء ومعلم الناس الخير، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dan kita bertemu pada kali ini di dalam satu kuliah khas yang akan kita sama-sama bincangkan bersama mengenai satu amalan yang agak dekat dengan kita walaupun agak jarang kita lakukan, yakni 2 kali setahun bila menjelamnya kedatangan Aidul Mubarak, sama ada Aidul Fitri wa Aidul Adha. Yang permasalahan yang akan kita bincangkan bersama pada kali ini adalah permasalahan takbir hari raya. Perkataan takbir, ya, daripada kata kabara yakbaru kabran, yang bermakna besar daripada, ataupun kabura, besar ia, ya, dia kata to become great. Kabbara, mengucap Allahu Akbar ia, ya. Takbiran, to say God is great, yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah datangnya kabura yakburu, kibaran, kubran, kubara, makna besar, dan takbirun maknanya membesarkan Allah, yakni the cry of Allahu Akbar. Itu dari segi lughahnya, dari segi bahasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takbir hari raya ini, yakni takbir hari raya puasa ataupun takbir hari raya Qurban ataupun hari raya haji, ya. Dari segi hukumnya, takbir hari raya fitrah adalah lebih muakkad daripada raya Qurban. Takbirnya itu, manakala sembahyang hari raya Qurban pula adalah lebih muakkad, dituntut daripada sembahyang hari raya puasa, ya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam membincangkan permasalahan hukum takbir ini, perlu kita ketahui bila memperkatakan tentang takbir, ada beberapa fokus. Takbir pertama dilihat dari segi takbir di dalam solat.
ada dua jenis. Yang pertama dipanggil takbiratul ihram, atau dikenali juga sebagai takbiratul ula. Yang keduanya takbir al-intiqal atau intiqalat, takbir perpindahan rukun. Yang itu bukan perbincangan kita kali ini, tapi perlu dimaklumkan. Yang kedua, yang mungkin kita akan satu masa mengadakan perbincangan mengenainya juga, yakni takbir dalam permasalahan khatmul Quran. Ketika khatam Al-Quran, maka untuk surah-surah khatam, bacaan di antaranya, maka disunatkan kita melafazkan takbir dan beberapa potongan kalimat thayyibah yang lain. Dua. Itu pun bukan perbincangan kali ini, cuma kita maklumkan skop perbincangan takbir agak luas. Yang akan kita bincangkan dalam pertemuan khas kita pada kali ini adalah takbir hari raya. Ya, takbir hari raya. Dan ulama mengambil perbincangan ini pertama memetik daripada surah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni ayat 7. Surah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini merupakan surah yang ke-47 dari segi susunan surah dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim. Yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Dia, yakni Allah, akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Yang kedua dikaitkan dengan surah yang pertama tadi, yakni merujuk kepada surah Al-Isra, yang juga dikenali dengan nama surah Bani Israel. Berada di kedudukan ayat 111, merupakan surah yang ke-17 di dalam Al-Quran. Maka Allah berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Sadaqallahul azim. Ada disebut perkataan takbira dalam ayat ini menjadi dalil atau hujjah atau syahid, sebagai dalil naqli untuk membicarakan seterusnya mengenai perbincangan takbir ini, di mana firman Allah yang mafhumnya atau kama qala, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak mempunyai penolong, yakni untuk menjaganya dari kehinaan. Dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai dalil ya mengenai permasalahan takbir ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang takbir ini ada sejarahnya. Ya. Ada sejarahnya, yakni dari segi sirah ataupun ungkapan ataupun perkataan-perkataan yang merupakan susunan daripada takbir itu, sebenarnya adalah perkataan yang telah dilafazkan ya oleh sahabat-sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu memenangi satu peperangan di dalam Islam, yang mana
mengikut lipatan sejarah. Tidak ada siapa boleh membohongi sejarah, saudara. Di zaman Nabi SAW, maknanya semasa hayat baginda SAW, diberitakan, diriwayatkan memimpin sendiri peperangan sebanyak 19 kali mengikut satu pendapat, ataupun lebih daripada itu, ya, iaitu dalam masa baginda SAW melaksanakan perundangan Islam, yakni syariat Islam, setelah berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ada juga yang menyatakan bahawa peperangan yang dipimpin oleh baginda sendiri berjumlah 26 ataupun 28 kali. Itulah banyaknya kita lihat pengorbanan baginda dan sahabat semata-mata untuk mendaulatkan Islam, semata-mata untuk mensyiarkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam barisan peperangan tersebut, maka ada satu peperangan yang dinamakan atau dikenali dengan nama peperangan Al-Ahzab. Sebab tu kalau kita hayati takbir, ada disebut perkataan Al-Ahzab, ya. Dia ni termasuk dalam peperangan yang dikategorikan sebagai istilah qital atau harb, yakni peperangan bertempur, peperangan secara pertempuran yang berlaku di antara Nabi SAW beserta kaum muslimin menentang orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Kita kena tahu sirah, yang ni sejarah, tuan-tuan, supaya lafaz yang kita akan sebut atau kita laungkan dalam takbir mempunyai roh sebutan, bukan sekadar dilagu-lagukan saja, ya, tapi roh daripada amalan lisan ini. Takbir ni amalan lisan yang mana disebut di dalam kitab Haqqut Tilawah, di antaranya adalah merupakan wahyu ilahi, yang ia di antara perkara yang dituntut mentajwidkannya. Satu aspek penting. Kitab yang dikarang oleh 3 ulama Syria ini menegaskan, ada beberapa perkara dalam bentuk ibadah lisan ini yang wajib ataupun dituntut kita melafazkannya, melaungkannya, menyebutnya dengan bertajwid, maknanya dengan elok sebutan, dengan betul sebutan, dengan tepat sebutan. Nombor 1 adalah bacaan Quran. Nombor 2 azan dan iqamah. Nombor 3 talbiyah hajj. Nombor 4 itulah dia takbir. Ini di antara ibadah lisan yang mau tidak mau, ya, wajib ditajwidkannya, bukan sekadar dihafal, diketahui perkataannya, tetapi wajib disebut dengan betul, berhenti pada suku kata, ayat, perkataan yang betul. Itu merupakan tuntutan tajwid dan fasahah untuk 4 atau 5 perkara tadi. Maka sebelum kita lanjutkan bicara dalam permasalahan takbir ini, eloklah sebagai rujukan. Kadang-kadang bagi Datuk ada orang ni nak tahu dapat mana fakta-fakta ni, modalio saja ke, atau mendengar pada orang berkoyak itu sini-sini. Tak, kita punya rujukan tertentu. Di antara rujukan yang kita guna pakai sebagai syahid, sebagai bukti bicara takbir ini, nombor 1 ialah kitab yang dinamakan Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib Al-Arba'ah, jilid yang pertama, muka surat 357. Ini kitab yang membicarakan 4 mazhab yang disusun oleh lajnah jabatan kuasa yang merupakan ulama-ulama Azhar, saf kepimpinan Azhar dulu. Dan kitab ni menjadi rujukan hingga ke akhir zaman. Dan inilah juga kitab waktu saya mengaji pondok dengan tuan guru di Kelantan dulu. Alhamdulillah, satu rezeki ilmu, ya. Kemudian kitab I'ad Hasyiah
I'anatul Talibin jilid 1 muka surat 303. Saya kena sebut ini tuan-tuan sebab tak ramai orang bila bicara ilmu nak sebut bahan-bahan rujukan. Dan sebut ni bukan untuk show off tapi untuk sharing. Kitab ini merupakan satu lagi dia punya regu dia, I'anatul Talibin juga jilid 1 muka surat 262, merupakan kitab-kitab karangan ulama Syafi'iyah. Dan kalaulah orang kita, ulama kita pergi mengaji di Makkah Al-Mukarramah, maka kitab ini disyarahkan di tiang-tiang Masjidil Haram untuk mereka yang ingin mendalami permasalahan syariat Islam menurut mazhab Imam Syafi'i. Inilah kitab ini. Ada 4 jilid kitab asas ini. Kitab kuning Arab. Kita ingat kitab kuning Melayu je, kitab kuning Arab. Seterusnya rujukan berikut, rujukan yang keempat, As-salatu 'ala al-madhahib al-arba'ah. Muka surat 174. Ini dia merupakan khulasah, kesimpulan hukum semayang mengikut mazhab yang 4. Kemudian kitab yang dinamakan Bughyatul Tullab, muka surat 233. Dan kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibn Qasim Al-Ghuzzi oleh Al-Allamah Syekh Ibrahim Al-Bajuri jilid 1 muka surat 228. Dan kitab yang berikutnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid jilid 1 muka surat 161, dan disokong padu oleh kitab Fathul Wahhab dan kitab Manhaj ataupun Minhaj Imam An-Nawawi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rujukan-rujukan ini penting. Sebab dari segi pengalaman bukan semua fakta berada dalam satu kitab. Kalau nak kata kitab yang lengkap agak susah kita nak kata kitab yang lengkap, melainkan kitab-kitab karangan ulama Allah beri kelebihan kepada ulama-ulama saling melengkapi antara satu sama lain. Sebab tu kalau tuan-tuan nak cari bab semayang jamak dan qasar dalam satu kitab yang nak kata lengkap, nampaknya belum ada lagi nampak. Tapi deretan kitab akan lengkap melengkapi, dan itulah kelebihan menghadiri kuliah ilmu. Tuan-tuan tak payah beli banyak kitab ataupun kitab tertentu, dengar saja pembentangan ilmu oleh tuan-tuan guru yang membicarakan tajuk-tajuk yang tertentu. Dan kita sedang membincangkan tentang tajuk takbir hari raya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peperangan Al-Ahzab ini tadi, balik pada cerita tadi, dia juga dikenali sebagai peperangan Khandaq ataupun peperangan parit. Khandaq ni makna parit. Sebab sewaktu peperangan itu Nabi menerima pandangan daripada Salman Al-Farisi supaya mengorek parit. Nak ceritanya. Dan peperangan ini berlaku tempatnya di kota Madinah Al-Munawwarah, bandar bercahaya. Bila? Tanggalnya bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah bersamaan 626 Masihi. Di mana kekuatan tentera Islam pada ketika itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan tentera Islam 3,000 orang sahaja. Di mana tentera berkuda tak lebih daripada 37 orang. Itu di pihak muslimin. Berbanding dengan kekuatan tentera kafir adalah berjumlah 10,000 orang. Gabungan kabilah Quraisy, Bani Ghatafan, Sulaim, Fazarah, Ashja' dan lain-lain yang dipelopori oleh Yahudi Bani Nadir. Dan tentera berkuda mereka saja menyamai tentera Islam yang tidak berkuda 3,000 orang.
Inilah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan ataupun gambaran awal dari segi zahiriahnya, nampaknya kemenangan memihak kepada tentera kafir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam peperangan itu Allah Subhanahu wa taala membantu tentera orang Islam dengan menurunkan ribut Taufan. Waktu itu cuaca ataupun suhunya amat sejuk, dingin sekali, hingga bertempiaran lari tentera-tentera kafir ini, ya, meninggalkan kawasan ataupun medan pertempuran. Dan ringkaskan cerita, apabila Nabi tahu keadaan begini, maka Nabi pun bertanya kepada sahabat, ya, siapa di antara kaum muslimin yang berani pergi mengintip rahsia musuh lebih jauh lagi? Maka waktu itulah dengan ikhlas dan berani kerana Allah, sahabat yang bernama Zubair bin Awwam menjawab, saya ya Rasulullah. Dia berani pergi seorang untuk intip khemah yang telah ditinggal oleh tentera Quraisy, ya, yang takut dengan turunnya ribut Taufan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, dengan berhati-hati dia pergi ke seluruh kawasan khemah musuh dan memeriksa dengan baik, dan tak jumpa tentera Quraisy lagi. Kemudian dia kembali balik ke Madinah, Zubair ni, dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera muslim yang lain. Dia menyatakan mereka telah pergi, kata Zubair kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat anggota tentera yang lain. Maka seluruh tentera muslimin menyambut berita itu dengan sorakan gembira, makna kesyukuran, ya. Yang bergemuruh mereka memuji kebesaran dan kekuasaan Allah. Di sinilah asal usul takbir, ya. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa. Janjinya telah ditepati, hamba-Nya dilindungi, tenteranya dimenangkan, dan musuhnya diusir. Tiada Tuhan selain Allah. Ungkapan ini dijadikan teks takbir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Jadilah dia sebagai satu daripada rangkap takbir, ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi takbir ini pula, ya, kita perhatikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam satu riwayat, ada diriwayatkan bahawa takbir ini adalah satu di antara amalan yang disuruh hidupkan di malam hari raya. Dan dimaklumkan dalam riwayat yang lain, ada beberapa ketika, beberapa malam yang mana doa dimakbulkan. Di antaranya adalah malam 2 hari raya. Bukan raya pertama, raya kedua. 2 hari raya. Malam pertama hari raya puasa, malam pertama hari raya haji. Termasuklah malam Al-Qadar. Ya, ini di antara malam-malam Al-Isra' wal Mi'raj. Ini di antara detik-detik mustajab doa. Sebagaimana kita maklum dalam keadaan-keadaan yang lain, lepas baca Quran 4,000 malaikat aminkan. Ketika khatam Al-Quran 60,000 malaikat aminkan. Dan ada lagi berita menarik dalam kuliah subuh saya tadi, ada 11 jenis manusia yang mana mendapat doa malaikat. Ini next change coming soon nanti, ya. Cukup menarik, ya. Sebab
Kan untung kalau kita dapat doa orang lain. Untungnya ibu ayah yang sudah berada di alam arwah, yang punya anak soleh dan solehah yang mendoakannya. Untung kan? Siapa saja-saja nak doakan kita. Itulah untungnya kalau kita bersahabat dengan orang alim. Meninggalnya kita dihadiahkan Fatihah dan seluruh jamaah menghadiahkan. Tak rugi kita mendekati, menghampirkan diri dengan orang alim, dengan majlis ilmu. Ketiadaan kita dirasai, kehilangan kita disimpati. Ini tuan-tuan. Sebab itulah pada malam hari raya, malam yang penuh mustajab ini, maka Nabi SAW diriwayatkan, dia kata, man qama lailatul aidain muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa berqiyamul lail, itu yang duk suruh sangat tu, duk ajak subuh tu, kalau ada program qiyam kita bersama, anak murid pun sentiasa mengungkapkan kami bersamamu. Bukannya masalah rancangan bersamamu saja dengan hadiah berat tapi makna bersama ustaz. Itu dia. Nak ceritakan barang siapa berqiyamul lail pada malam 2 hari raya, Aidul Fitri wa Aidul Adha, kerana mengharapkan pahala dari Allah, nescaya hatinya tidak mati pada hari semua hati mati. Al-Kabaqal. Satu, maknanya disuruh hidupkan malam. Kemudian kita top up dengan hadis yang lain. Macam handphone pula Dato' ada top up pula. Kata Nabi, man ahya lailatul fitri wa lailatul adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Atau kama qala. Yang mafhumnya, barang siapa menghayati, menghidupkan malam hari raya fitrah dan hari raya Qurban, nescaya hatinya tidak mati pada hari semua hati menjadi mati. Dan ulama melihat hadis ni, di antara cara menghayati, menghidupkan malam hari raya ialah dengan melakukan ibadah takbir. Takbir di malam hari raya. Bertolak daripada itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang takbir hari raya ini, kita hanya nak fokus kepada ijtihadiyah mazhab yang kita lebih faham nampaknya, yang kita pegang ijtihadnya, yakni mazhab al-Imam Syafi'i. Mazhab al-Imam Syafi'i. Baik, tentang takbir hari raya ini, kalau kita lihat mazhab-mazhab lain, seperti mazhab Hanafi, takbir itu wajib, bukannya sunat. Mazhab Maliki pula, kebanyakan orang di Morocco, di Algeria, di beberapa kawasan di Afrika, benua Afrika sana, maka takbir itu mandub. Mandub bukan sunat. Ini istilah-istilah orang belajar mazhab. Yang mendekati sunat dipanggil mandub. Ada yang masnun, istilah-istilah yang jarang kita dengar, dan kita akan dapat dengar bila kita belajar perbandingan mazhab fiqh. Baik. Kebanyakan ulama menamakan takbir hari raya Qurban ini sebagai takbir tasyrik. Tasyrik ni artinya perbuatan menjemur daging di Mina pada hari-hari Aid tersebut. Itu dipanggil tasyrik. Dan mazhab Syafi'i dan Hanbali, Ahmad bin Hanbal, telah sepakat bahawa takbir itu adalah sunnah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i menyatakan takbir ini sunat setelah sembahyang fardu secara berjamaah ataupun tidak.
Sama ada imam bertakbir ataupun tidak, setelah sembahyang sunat atau sembahyang jenazah, atau setelah sembahyang qadha, yakni salah satu daripada komponen sembahyang wajib, pada hari-hari disunatkan bertakbir. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila disebut begitu, bermakna takbir ni ada dia punya penjenisannya. Satu dipanggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Muqayyad ni maknanya terikat. Takbir muqayyad ini ada pada hari raya puasa fitrah, Aidul Fitri, dan ada pada hari raya Qurban, Aidul Adha. Takbir muqayyad ini dia didahulukan daripada zikir yang berlaku setelah sembahyang. Dia maknanya masa melaksanakan takbir muqayyad ni, iaitu daripada setelah diketahui dah tengok anak bulan ke secara hisab, ru'yah dan sebagainya, esok hari raya lepas maghrib, orang bantu maghrib, orang tengok anak bulan dan diisytiharkan oleh pemegang mohon besar raja-raja yang cukup sentimental tu, orang yang paling popular satu Malaysia dialah, nak ceritakan bahawa diumumkan esok hari raya, daripada selalunya lepas sembahyang isyak lah baru kita dapatnya. Kalau ikut hukumnya, kalau dah tahu lepas sembahyang maghrib. Lepas sembahyang isyak ni selalunya berlaku bila hari raya puasa, sebab kita menanti-nanti keputusan hari raya. Sedangkan hari raya Qurban ni kita selalunya dapat awal merujuk kepada jatuhnya hari wukuf. Sebab itu kalau hari raya Qurban, selalu takbir akan bermula lepas sembahyang maghrib, sebab kita tahu awal. Baik, daripada maknanya tenggelam matahari waktu maghrib, tak kira lah lepas maghrib atau lepas isyak, takbir itu bergantung pada waktu kita ketahui hari raya, 2 hari raya itu, kita boleh bertakbir sepanjang malam. Takbir sepanjang malam, itulah juga kita masuk dalam hadis tadi, menghidupkan malam hari raya dengan takbir juga. Terus menerus, selain daripada Rasulullah SAW berpesan, amalan yang bagus pada malam hari raya adalah mendoakan kedua ibu bapa. Terus kita bertakbir sampailah qiyamul lail, nak takbir waktu malamnya, sampai lepas subuh, sebelum subuh kita takbir. Di rumah ke, dalam perjalanan kita ke masjid, ke surau untuk sembahyang sunat hari raya puasa atau hari raya Qurban, kita disunatkan takbir dalam kenderaan. Sampai masjid, kita dah i'tikaf tahiyatul masjid, kita pun dengar jamaah bertakbir ramai-ramai. Sebelum ucapan demi ucapan oleh jawatan kuasa masjid atau surau, sebelum kaifiat sembahyang raya diberitahukan oleh imam ataupun setiausaha atau nazir masjid atau pengurusi surau, kita terus bertakbir sampailah imam naik untuk mengimamkan sembahyang hari raya. Takat itu saja. Itu namanya takbir muqayyad, berlaku pada dua jenis hari raya. Baik, yang kedua dinamakan takbir mursal. Takbir mutlaq, dikenali juga dengan nama takbir mutlaq ataupun takbir mursal. Takbir ini diakhirkan daripada zikir setelah sembahyang. Maknanya zikir ringkas dulu, istighfar dulu, kemudian baru takbir. Ini hanya pada hari raya Qurban sahaja, tidak pada hari raya puasa. Itu yang dikatakan lepas sembahyang wajib, sembahyang fardu, qadha, sembahyang sunat, sembahyang jenazah. Sebab itu kita dengar dekat-dekat waktu sembahyang, TV, radio akan alunkan takbir. Kadang-kadang dah lepas pada waktu sembahyang pun ada juga dilakukan takbir. Tetapi hakikat sebenarnya yang diamalkan bila dikaitkan dengan ayat-ayat hukum ni tadi, maknanya
takbir mursal ini, lepas saja imam lafazkan salam atau lepas saja kita sembahyang munfarid seorang diri lafazkan salam, kita pun istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan wa atubu ilaih, wa atubu ilaih, untuk beri lepas sembahyang. Ada masa wa atubu ilaih, tapi ini wa atubu ilaih. Lepas tu baru takbir. Dan lepas takbir, yang kata takbir mursal raya haji ini, ya, pada hari pertama dan juga diikuti dengan 3 hari tasyrik berikutnya, 11, 12, 13. Sampailah hari tasyrik ketiga, lepas asar masih boleh takbir. Tapi asar macam mana? Asar yang waktu afdal lah, betul lah. Asar maknanya lepas sembahyang asar tu, kalau waktu sekarang ni dalam lebih kurang 4.35, 4.40 habis sembahyang, kita istighfar, kita takbir. Tapi bukanlah asar yang 6.55. Asar juga 6.55 tu, itu dah asar gajah dah tu. Bukan subuh je gajah, asar pun ada gajah. Itu tak payahlah, nanti jatuh fitnah pula. Maknanya sembahyang masuk sejak waktu asar, sembahyang hari ketiga tasyrik masih boleh bertakbir. Saya sebut macam tu sebab ada juga yang tak berapa jelas tentang penerangan ini. Kadang-kadang benda ni tak diterangkan, dilepaskan begitu untuk faham sendiri. Sebab tu orang tak faham. Ya, sebagaimana takbir dalam sembahyang hari raya, 7 kali takbir dengan 6 kali tasbih, itu pun jarang diterangkan. Untuk rakaat pertama, selain daripada takbiratul ihram, ni cerita takbir juga ada. Rakaat kedua, selain pada takbir intiqal, bangun pada sujud, 5 kali takbir dengan 4 kali tasbih. Maknanya takbir yang akhir, ketujuh dan kelima, tidak diikuti dengan tasbih. Itu pun dalam hubungan takbir juga. Tapi kerana benda ni tidak dijelaskan dengan begitu jelas, sebab itu penerangan demi penerangan maknanya kurang sempurna. Hanya dikatakan 7 takbir dalam rakaat pertama, 5 takbir dalam rakaat kedua. Inilah benda-bendanya, tuan-tuan. Ya? Baik. Nak ceritakan bahawa bila sudah istighfar tadi, barulah bertakbir. Lepas bertakbir, barulah kalau kita nak tambah dengan wirid tasbih Fatimah. Apa tasbih Fatimah? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu nama tasbih Fatimah. Nanti orang kata tasbih Fatimah tak buat ke? Benda kau tasbih Fatimah benda. Bukan tasbih Khadijah. Ya, tasbih Fatimah tu padahal tu buat semua. Tapi kita hanya, kadang-kadang kita ni tahu istilah, tak tahu benda. Kadang-kadang kita buat benda, tak tahu istilah. Ini hebatnya orang Melayu Jawa banyak. Ya, hebat. Jadi makna lepas pada wirid, barulah kita doa. Maknanya bagi salam, istighfar, takbir, wirid ringkas, doa. Tapi kalau kita tak jelas benda-benda macam ni, ada juga yang jadi imam tu Datuk, lepas pada salam dia wirid panjang, lepas pada wirid dia doa, lepas pada doa baru dia buat takbir. Orang dah bangun dah, duduk balik. Bila duduk balik dia mari tak ikhlas tu, dia doa takbir, dia doa. Aku keluar tubik, kan nampak aku tak faham. Duduk pun muka la ilaha illallah, bawah sikit pada muka lembu yang nak dikorbankan lepas tu. Muka marah nak takbir. Sebab apa? Teknik tak betul. Orang tidak takbir lepas doa. Orang takbir sebelum doa. Sama ada sembahyang berjamaah ataupun sembahyang munfarid, sembahyang seorang diri. Di masjid, balesah, surau, ataupun di rumah atau musalla, tempat sembahyang, di tempat kerja, takbirlah selepas yang dinamakan sembahyang, walaupun sembahyang tu kaifiat lain. Apa sembahyang kaifiat lain? Sembahyang jenazah.
Apa sembahyang kaifiat lain? Sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau dia berlaku ketika tasyrik, walaupun kaifiatnya lain, mengikut mazhab Syafi'i, walaupun ada pendapat-pendapat lain, disunatkan kita takbir juga walaupun bukan sembahyang fardu. Jelas kan? Itu kena jelas tu. Sebab takbir ni selalu orang tak cerita macam ni dah tu. Seterusnya, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dianjurkan, disyorkan kepada jawatan kuasa masjid dan surau menjelang malam hari raya, eloklah dicetak sirah ungkapan teks takbir ni, buat banyak, letak kat masjid surau. Bila lepas sembahyang, sebelum daripada malam hari raya, sehari atau 2 hari, diedarkan pada jamaah pula suami bawa balik untuk isteri dan anak, supaya bila kita lafazkan takbir lepas sembahyang, lebih baik kita lihat teks, pahala pun dapat, sebut pun betul dan tepat dan yakin. Sebab melafazkan takbir ni jangan semata-mata main rasa-rasa boleh. Sebab kita rasa boleh, kita berkaitkan dengan lagu. Lebih-lebih lagi lagu takbir orang Melayu ni lagu sedih saja. Cuma tak sedar je lagu tu lagu jiharkah namanya. Kita tak buat lagu jiharkah, orang Kedah kata lagu jerekah. Jerekah ni menjerit. Itu yang menjerit tak tu pasal. Sebab itulah bila bertakbir ada 2 teknik nak menjerit. Satu menjerit dengan menggunakan salalim, tangga naik. Satu menjerit dengan menggunakan salalim nuzul, tangga turun, salalim surut ataupun salalim nuzul. Allahu Akbar, Allah, itu tangga naik. Tangga turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangga turun. Dia macam belajar taranum Al-Quran juga. A'udzubillah dan basmalah pun nak angkat suara ke nak turun. Itu teknik. Sebab takbir ni selain pada ilmu, pengalaman, kebiasaan, dia dikaitkan dengan seni. Sebab itu orang nak bertakbir, nombor 1, jaga suara. Nombor 2, nafas mau panjang. Nombor 3, cuba balance. Cuba imbangkan suara, jangan angkat sangat tinggi atau jangan rendah sangat. Jangan treble dia lebih, jangan bass dia lebih. Kalau angkat suara tinggi jadi masalah. Makmum nak ikut nanti terbuntang dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum kata ni kek raya ni. Kita nak mengikutnya berat ni kata. Ataupun kita buat suara rendah. Suara ala Piramli. Tapi orang nak tiru. Bagi nak terbuntang di mata, hilang mata hitam. Nak ambil itu Allahu Akbar, Allahu. Tanya juga tu. Sebab makmum, audience yang pada pagi hari raya lah khasnya, ya, amnya selepas semayang nak takbir hari raya pertama dan 3 di tasyrik, dia ibaratnya macam imam baca Fatihah dalam semayang jahat. Cara pembawa imam baca Fatihah akan mempengaruhi makmum nak baca amin. Betul tak? Kalau bawa ada sudais, aminnya mesti pergi sudais ni walaupun tak belajar. Dia macam faham je tu. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentulah aminnya apa? Amin. Tak boleh amin. Orang kata jin mana pula seorang ni bunyi lain. Kalau bawa ada Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, Mesir, tadi Mekah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang kampung kata lagu orang mati. Maka amin apa? Amin. Tak amin. Orang kata jin juga. Dia takbir pun macam tu. Kalau yang mula tu
suara tinggi, makmum akan cuba ikut tinggi, nanti dia punya senario masjid tu tak berapa cantik. Ataupun mula-mula buat tinggi, lepas tu buat rendah. Nah, ya makmum lembik, makmum buat ni nak tukar tune. Sebab tu nak bertakbir pagi raya kena ada ilmu seni suara. Ambil tengah-tengah, minum air masak segelas, air suap sebelum pergi masjid pagi-pagi tu, tune. Ya, macam orang main muzik lah, nak key apa key nak tekan kan, kena out ya, atau gendang ke apa dia ada. Sebab tu tunggu kata suara kita ni ada tali. Suara tali ni tak nampak. Kita tengok peta Malaysia, tengok dalam peta dalam buku macam ada garis sepadan Selangor dengan Perak, pergi-pergi tak jumpa pun garis tu. Suara pun gitu, ada tali tapi tak nampak, tapi benda tu ada sebagai kayu pengukur ilmu, kayu pengukur pembeza. Tune. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tengah-tengah, tak ada tinggi sangat, tak ada rendah sangat. Dia kena faham. Ya. Kemudian yang bertakbir pula, solo ni, maka rangkap pertama tu buat 3 kali. Nak masuk yang keempat tu barulah solo yang tidak diikuti. Itulah diantaranya sadaqah wa'dah tadi tu. Ya, walau karihal kafirin, ya, semua tu. Ya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila bercakap tentang takbir ini, perlu kita terangkan juga ya, bahawa tadi walau karihal kafirun, bukan walau karihal kafirin, walau karihal kafirun. Rangkap itu ya, yang itu diguna pakai dalam solo yang tidak diikuti. Ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya tak sempurna kalau saya tak sentuh satu isu dalam masyarakat kita dalam bab takbir ni, yakni bertakbir di malam hari raya. Dia ada pro kontra, itu ada yang setuju, ada yang tak setuju. Why not kita jadikan benda tu positif dengan cara membuat dengan betul. Jadi kalau nak bertakbir pada malam hari raya, nombor 1, jangan memakan masa yang terlampau lama sampai pukul 12 nak beraya lagi. Ya, kena berembun esok tak raya. Umur pula dah tak berapa ni, 61. Nombor 2, jangan kasi masjid surau buat borang, jangan boleh. Siapa yang nak panggil untuk takbir malam raya, kumpul borang pada tarikh yang ditetapkan, tengok berapa rumah yang minta, maka dibuat agihan berapa kumpulan takbir dengan ketuanya yang akan dibentuk. Contohnya kalau 10 rumah malam tu minta, bentuk 5 kumpulan sahaja. Ya, satu kumpulan akan pergi 2 rumah tu kenyang nalah dah. Nah, dan tuan rumah pula jangan sediakan makanan yang terlampau berat. Ya, dan jangan pula terlampau ringan. Buah yang sejuk yang tak mada kalau dia menjerit. Sebab macam takbir malam raya ni yang cantik, takbir dalam 2 atau 3 orang, lepas tu buat tahlil, doa selamat, lepas tu doa makan, doa makan, lepas tu selawat habis. Pasal duk sembang pula, duk kena rokok pula. Tuan rumah pula jangan jadi penaja rokok pula. Ni dah buat elok dah, lepas tu selit dengan benda-benda haram. Tak maulah. Tuan rumah pula jangan duk sibuk di dapur dengan pinggan mangkuknya, bising dengan tak tutup auranya, dengan tidak sertai doa selamat dia, tak mau. Semua mesti menghormati majlis. Jadi maknanya kita buat agihan dan kumpulan-kumpulan yang nak bertakbir supaya benda ni tersusun. Tak adalah makna merayau tak tentu arah sampai terlupa rumah mana nak pergi. Banyak sangat.
Lama-lama ada satu rumah pintu pagar terbuka. Dia kata ni dah rupa macam Alibaba dengan 40 penyamun pula. Tapi rumah terpa sana terpa sini. Banyak sangat dalam list tu. So tak usah banyak-banyak. Satu kumpulan pergi 2 rumah cukup. Terus ada sembang bukan-bukan tak mau. Habis tu pergi rumah kedua, lepas tu balik. Dia begitu. Kalau nak buat, itu caranya takbir malam raya adalah diharuskan. Tapi dengan tidak ada persediaan, yang teks pun tak bawa, dengan pergi meraya, merata-rata apa semua dengan tuan rumah yang paling akhir yang nanya. Dia kata bila nak sampai pokok masjid ni dia dah. Masuk tu sampai naik beku macam Lailatul Qadar lah. Ayat teh pun dah nampak apa ni, macam berkeladak lah. Tak mau. Saat ni yang paling naya pun rumah yang paling akhir lah. Sebab tukang takbir suara dah tak keluar. Bunyi suara cik serati. Dia kata tak baloi aku bagi makan yang paling sedap di atas 10 rumah. Hampa takbir lebih kurang kat rumah aku. Takbir sambil menguap dah tu. Allahu Akbar. Kita tu rumah. Okay, naya ni kira. Maka dia bagi isyarat, tarik satu lauk dia. Sebab mereka nampak tak bersungguh. Tarik satu lauk dia. Tak mau buat lagu tu lah. Jadi ini benda-benda yang kita kena ambil kira, walaupun tak ada dalam kitab tuan-tuan, walaupun secara santai saya bagi, tapi yang penting ilmu di dalamnya. Kita boleh ambil hikmah ataupun iktibar daripada itu. Kalau itu boleh buat, silakan takbir malam raya, tak ada jadi masalah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang lafaz takbir ini,